Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kalau sebelum ini dua sahabat saya yang saya cintai kerana Allah Ta'ala telah berkongsi kepada anda tentang dua topik psikologi. Kalau Ukhti Ani, dia berkongsi tentang perkembangan motor halus dan kasar, bagaimana cara untuk galakkan perkembangan motor halus dan kasar bagi kanak-kanak khususnya. Dan sahabat saya Ukhti Daya, dia berkongsi tentang apa itu stres, bagaimana menangani stres, tambah-tambah lagi di musim PKP ini kan, Allahu, banyak kes-kes yang menggusarkan hati kita tentang isu stres ni. Okey, kini tibalah giliran saya untuk berkongsi kepada anda tentang satu lagi topik berkaitan psikologi, di mana dia duduk di dalam topik personality, iaitu watak. Okey, watak ini secara umumnya dia adalah cabang daripada personality itu sendiri. Dia banyak lagi aspek-aspek yang duduk dalam personality itu sendiri. Cuma kali ini saya akan berkongsi tentang topik watak itu secara khusus. Okey, untuk kali ini saya akan memfokuskan tentang pengenalan tentang watak itu sendiri. Apa itu watak? Kan? Apa teori-teori yang mengatakan tentang watak ini sendiri? Dan apa Islam pandang watak ini kan? Okey, suka sekali saya mengajak sahabat-sahabat dan penonton untuk merujuk petunjuk yang Allah kurniakan kepada kita sehingga akhir zaman ini sentiasa Allah jaga, yakni Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran, topik watak ini ada disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 84. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullun ya'malu ala syaqilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Mafhumnya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Okey, baiklah, jom kita tadabbur ayat ni bersama-sama. Dari kalimah yang Allah sampaikan di sini, sesuai pembawaan masing-masing, bermaksud sudah ada program yang Allah design dan berikan kepada setiap manusia itu sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Okey, bila kita sebut pasal pembawaan, akan ada program pembawaan yang di sinilah kita dapat kaitkan dengan watak itu sendiri. Okay. Jadi bila cakap pasal program pembawaan ni, kita tidak dapat larilah cakap pasal watak. Dan antara aspek lain dalam pembawaan ini adalah bakat. Okay, daripada bakat ni dan banyak lagi lah aspek lain, khususnya kita sebut dari bidang psikologi itu sendiri ialah personality. Okey, baiklah, jom kita tengok ayat di akhir. Okay. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat terakhir, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Okey, daripada ayat ini Allah nak bagi tahu kita bahawa Allah lah yang paling tahu persis setiap watak tu. Ilmuwan, pengkaji, semua tu diorang hanya mampu buat observe dan memberikan ciri-ciri tentang watak ni sendiri. Jadi hikmah daripada situ kita belajar bahawa tidak layak untuk kita meremehkan setiap watak individu yang kita jumpa. Okey, kalau kita tengok kajian berkaitan watak ni, pemerhatian tentang watak, kajian secara akademik tentang watak sudah ada sejak dulu lagi. Kalau kita tengok pada tahun 300 sebelum Masihi, salah satu tokoh yang sangat familiar dalam bidang perubatan iaitu Hippocrates, dia telah mengembangkan teori tentang ciri-ciri watak turunan. Okey. Uniknya tentang Hippocrates ni, dia bukan saja mengkaji, mendalami tentang anatomi badan manusia, tapi dia juga sering memerhatikan ciri-ciri ataupun tingkah laku manusia sendiri. Dan daripada pemerhatian dia tu, terhasillah empat ciri dominan. Okay, iaitu sanguine, phlegmatic, melankolik dan juga klorik. Okey, jom kita tengok satu lagi tokoh iaitu Galen. Pada tahun 149 sesudah Masihi,
beliau mengusulkan teori kepribadian dipengaruhi oleh tingkat cairan tubuh. Apa yang Galen kata? Galen menyatakan bahawa watak individu itu bergantung kepada tingkat cairan dalam tubuh manusia itu sendiri. Okey, apa yang dia dapatan daripada pemerhatian ataupun kajian ni, dia menyatakan bahawa sekiranya individu itu mempunyai tingkat cairan empedu kuning yang tinggi dalam badan dia, watak individu itu menjurus kepada klorik. Tapi pada abad ke-18 telah ditemukan kromosom dan teori berkaitan genetik. Maka teori yang diusulkan oleh Galen telah digugur sebab kajian mendapati watak ni dipengaruhi oleh faktor genetik. Inilah serba sedikit pengenalan tentang watak itu sendiri. Okey, pasti anda semua tertanya-tanya kenapa saya memilih topik watak ni kan. Di sini ada beberapa kepentingan yang saya nampak daripada pengalaman diri saya sendiri tentang ilmu watak itu sendiri. Okey, sebagai seorang ibu bapa, ilmu watak ni penting di mana dia membantu kita dalam proses kita mendidik anak-anak. Ialah kita tahu setiap anak kita tu dia ada watak yang berbeza-beza. Jadi bila mana kita kenal watak diorang ni satu-satu, maka dia boleh mendatangkan ataupun memberi kita idea untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam diri anak-anak kita berdasarkan ilmu watak ni. Okey. Seterusnya, saya melihat dari diri saya sendiri dengan tahu ilmu watak ni, dia membantu kita lebih mengenali diri kita. Apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. Dengan tahu kelemahan dan kekuatan kita ni, dia membantu untuk kita buat satu planning. Okey, andai kata kelemahan kita ini, apa yang boleh kita buat dengan ciri watak yang kita ada tu untuk mengubah kelemahan kita tu sendiri. Okey, yang ketiga pula, dari segi cara kita hidup tu sendiri, ialah kita ni manusia tidak lari daripada berinteraksi sama manusia, dan kita tahu bahawa setiap manusia tu dia ada watak. Jadi bila mana kita tahu kita ada ilmu watak ni, okey, contoh sahabat kita ni sifat wataknya macam ni, so kita kena berkomunikasi dia dengan cara yang sesuai dengan watak dia. Okey, semoga insya-Allah dengan ilmu ni para sahabat semua di luar sana boleh mendapat manfaat dari adanya ilmu watak ini. Wallahu a'lam. Okey, sebelum kita berakhir, ingin saya ucapkan terima kasih kerana sudi mengikuti sampai ke hujung perbincangan atau kupasan tentang watak ni, dan insya-Allah untuk video-video seterusnya saya akan membincangkan tentang 4 watak yang dominan, iaitu sanguin, phlegmatik, melankolik dan klorik. InsyaAllah sama-sama kita nantikan untuk ilmu seterusnya. Wallahu alam, jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita bertemu lagi kepada video seterusnya. Wallahu alam, segala yang buruk tu datang daripada diri sendiri, apa yang baik tu datang daripada Allah. Saya memohon maaf sekiranya ada salah-salah kata. Sampai sini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.